Oke, jam saya sudah tunjuk kepada 10.53. So, boleh kita mula sekarang, Pak Ustaz? Boleh, brother, boleh. Oke, sebelum itu selamat pagi dan selamat hari Sabat. Saya tujukan kepada Pastor Samuel, elder-elder, gereja Sibu, gereja Sarike dan gereja Sungai Pidi. So, selamat datang ke kebaktian khotbah kita pada hari ini. Dan untuk meneruskan aktiviti kebaktian khotbah kita, saya berjemput Saudara Sebastian untuk memimpin kita dalam nyanyian lagu. Silakan Saudara Sebastian. Ya, terima kasih Saudara Otnil. Selamat hari Sabat semua. Mari kita nyanyikan lagu yang bertajuk Ku Mesti Yesus Sertaku. Nyanyi. Ku mesti Yesus sertaku, sendiriku takutlah. Ku mesti hampir Tuhan, merasa di dekatnya, jiwaku tak takutlah. Karena Yesus sertaku, ku pergi bersukaria dan senanglah hidupku. Ku mesti Yesus sertaku, karena lemahku rasa. Hanya Tuhan penghiburku dan semangat hidupku. Jiwaku tak takutlah, karena Yesus sertaku. Ku pergi bersukaria dan senanglah hidupku. Ku mesti Yesus sertaku, bila ombak berlalu, bila berjamnya jiwa, angin ribut berlalu, jiwaku tak takutlah, karena Yesus sertaku. Ku pergi bersukaria dan senanglah hidupku. Baik, kita menjemput Pastor Samuel untuk mendoa pembuka kita pada hari ini. Silakan Pastor. Oke, mari kita tunduk kepala dan saya akan pimpin dalam doa. Tuhan Bapa yang berkata di kerajaan syurga, Bapa terima kasih pada hari Sabat ini Engkau sekali lagi mengumpulkan kami semua di sini, walaupun kami berlainan daerah, walaupun kami dalam rumah masing-masing, tetapi oleh kerana rahmat Engkau, oleh kerana kepintaran yang Engkau beri kepada kami semua di sini, agar lagi kami semua di sini dapat sekali lagi berkumpul untuk sama-sama menyanyi, mempelajari sekolah Sabat dan membuka kata-kata ayat Engkau yang mau beri kepada kami semua pada pagi ini. Nah, Bapak, pada pagi ini saya ingin meminta Bapak terus menghantar Roh Kudus Anda terus bersama dengan kami semua di sini, agar apa yang setiap minggu apa yang kami belajar akan terus mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Bapak, setiap minggu kami dengar, kalau kami tidak mengaplikasikannya, ya hanya sia-sia saja, kami hanya membuang masa saja. Tetapi Bapak, kami meminta Engkau terus Bapak lembutkan hati kami semua di sini, agar apa yang kami belajar akan terus
menjadikan sebahagian dalam kehidupan kami semua di sini. Sekali lagi Bapa, saya mengira-Kan semua ini dan mengira-Kan kepada anggota-anggota yang sakit, yang menghadapi kesukaran, yang tengah kecewa dan sebagainya. Berkati mereka Bapa, sentuh hati mereka agar pada minggu depan Sabat yang akan datang, mereka akan sekali lagi bersama-sama dengan kita semua, bersama dengan kami semua di sini, sama-sama mempelajari, sama-sama menyanyi dan sebagainya. Semua ini saya berdoa di atas nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Baiklah, tanpa membuang masa, khotbah pada hari ini akan dipimpin oleh Pastor Samueli, dan saya akan bagi masa untuk Samueli untuk menyampaikan khotbah dia. Silakan Pastor. Okay. Selamat pagi semua, salam sejahtera. Okay, terima kasih atas Kakak Roger, Cikgu Eternal, Cikgu Sebastian, dan yang menggetai program pada pagi ini. Terima kasih atas pernyataan anda semua. Tanpa anda semua, saya percaya kebaktian pada pagi ini tidak dapat berjalan dengan begitu lancar. Terima kasih kepada Tuhan juga kerana mengumpulkan kita semua di sini sama-sama, walaupun kita berlain tempat, tetapi kita dapat berkumpul, sama-sama mempelajari, sama-sama menyanyi dan sebagainya. Apa khabar semua? Saya percaya anda semua baik-baik. Dan bila kita sekarang masih dilanda dengan masalah yang besar, bila kita setiap hari pukul 5 petang, kita sering tengok telefon, sering macam mana tengok news, perkembangan tentang penyakit COVID ini di Sarawak, dan bila kita tengok semakin teruk, terutama Sarawak, mula-mulanya banyak zon hijau, banyak zon kuning, tetapi kita tengok semakin banyak macam mana zon merah sudah, banyak zon merah sudah. Saya percaya ini sangat menakutkan. Dan berapa minggu lalu kita tengok berita, saya percaya kita semua dah tengok berita, iaitu negara India. Itu mereka fikir mereka sudah bebas daripada penyakit, daripada virus COVID ini, tetapi mereka tidak mengikut SOP dan sebagainya. Tetapi lepas tu mereka berkumpul beramai-ramai dan tercetuslah lost control penyakit COVID-19 ini, dan mereka sekarang tengah menghadapi kesusahan. Bila kita tengok TV, ramai-ramai macam menangis, kekurangan oksigen, dan mayat macam mana bertaburan, boleh menggunakan mayat bertaburan di atas jalan raya, dan mereka membakar dan sebagainya. Saya percaya ramai orang mati, dan saya berharap kita Malaysia, kita di Malaysia di sini, kita akan jatuh ke dalam keadaan begitu sangat macam mana menakutkan. So saya sini berharap saya sentiasa berdoa, harap kita semua di sini akan kita semua baik-baik, agar kita dapat hindari daripada penyakit COVID-19 ini Dan ini bukan satu perkara yang macam mana, ini merupakan satu perkara yang macam sangat menakutkan, dan saya berdoa agar kita semua sini baik-baik. Jadi bila saya berapa hari ini agak sibuk sikit, kerana pembangunan gereja di Serikit tengah bermula, setiap hari banyak benda main dalam fikiran saya, dalam bermain fikiran saya, dan saya fikir-fikir, so saya tengah fikir apa yang saya mau kongsikan kepada kita semua pada Sabat ini masa saya fikir-fikir, dan saya teringat teringat apa yang berlaku pada kebelakang ini. Negara India, tiba-tiba lost control dan banyak orang mati, dan banyak lagi benda-benda yang di luar jangkaan telah berlaku dalam kehidupan kita. Dan yang mengingatkan bahawa kedatangan Yesus semakin dekat. Walaupun kita seringkali dengar kedatangan Yesus semakin dekat, sampai sekarang pun belum sampai, tetapi kita tahu Tuhan ada masa dia sendiri. Jadi beberapa hari lalu saya cuba fikir, dan saya terbaca satu artikel tentang cerita Lot, cerita Lot, kota Sodom Gomora.
So masa baca saya kaji-kaji, inilah tajuk yang saya akan kongsikan. Okey, tajuk saya pada pagi ini adalah daripada Lukas, 17 ayat 32. Ingatlah akan apa yang sudah berlaku terhadap isteri Lot. Okey, apa yang kita tahu ini, kata-kata ini adalah dikatakan oleh Yesus. Okey, dikatakan oleh Yesus kepada orang Farisi dan kepada anak murid Yesus waktu itu. Okey, Farisi dan anak murid Yesus, mereka bertanya, bertanya kepada Yesus, bilakah kerajaan Allah akan datang? So waktu itu macam mana Yesus menjelaskan, Yesus menjelaskan kedatangan Yesus, akan dinampakkan oleh semua seperti petir dari timur ke barat. Kedatangan Yesus akan seperti zaman Nuh, tidak tahu zaman Nuh, sewaktu Nuh mengkabarkan, perkabaran bahwa air bah akan datang melenyapkan, tetapi mereka macam mana tidak kisah, dan tiba-tiba air bah datang dan melenyapkan mereka. So begitu juga waktu Yesus datang, kerajaan Allah datang, dan juga dalam sana kita juga boleh belajar bahawa kedatangan kerajaan Allah juga seperti waktu macam zaman Lot, zaman Lot, dan dia memberitahu kita bahawa, dan last Yesus memberitahu kita bahawa ingatlah akan apa yang sudah berlaku terhadap isteri Lot. So kita akan tengok apa yang cuba Yesus cuba masukkan. Saya percaya Yesus mau kita sekali lagi kembali, sekali lagi kembali kepada cerita Lot, waktu dia di Sodom Gomora. Saya percaya ini cerita ini bukan asing lagi bagi kita semua, tetapi saya percaya mari kita semua sekali lagi belajar, belajar apa lagi yang kita boleh belajar. Mungkin kita sudah belajar, tetapi kita akan sekali lagi mengingatkan kita bahawa apa pelajaran yang kita boleh belajar dalam cerita Lot tersebut. Dan ini ada kata-kata daripada Yesus, ingatlah akan apa yang sudah berlaku terhadap isteri Lot. So ini adalah waktu waktu Yesus menjelaskan seperti yang tadi saya cakap dengan kita semua di sini, bahwa Yesus menjelaskan bagaimana keadaan kedatangan kerajaan Allah kepada dunia ini. So Yesus memberitahu mereka dan sebagainya, dan menjelaskan kepada bahwa bagaimana apa yang kamu akan nampak. Adakah hanya sesetengah orang? Adakah hanya di gereja siapa tu akan nampak Yesus saja ke dan sebagainya. Tetapi Yesus memberitahu bahwa bila dia datang akan semua orang nampak. Dan satu lagi dia memberitahu bahwa dia memperingatkan kita semua bahwa ingatlah macam mana, ingatlah akan isteri Lot. So kita akan pergi kepada cerita isteri Lot lah. Mungkin khotbah ini agak ada sedikit pendek lah, tapi mari kita sama-sama belajar dan cuba mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Dalam Kejadian 13 ayat 1 hingga 4. Sini berkata, maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai ke dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri di antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuat dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. So waktu ini adalah waktu ketika Abram dengan Lot Abram dengan Lot macam mana berpindah satu tempat ke satu tempat. Mereka terus tengok cerita. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. So waktu mereka tengah berhijrah, pindah satu tempat ke satu tempat, mereka macam mana menghadapi satu masalah, iaitu macam mana mereka terlalu banyak. Manusia pada waktu itu macam mana terlalu ramai. Dan mereka terpaksa macam mana berpisah, dan mereka tenakan dan sebagainya, mereka macam mana terlalu banyak dan mereka tidak dapat macam mana diam bersama-sama.
Okey, ayat 7, kerana itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. So, semasa bila mereka semakin banyak manusia dan semakin banyak harta, okey, dan waktu itu berlaku apa? Berlaku perkelahian. Mereka berkelahi, mereka bergaduh dan sebagainya. So waktu itu macam mana? Mereka tidak dapat lagi macam mana diam bersama. So waktu itu, okey, mari kita tengok. Maka berkata Abram kepada Lot, janganlah kira ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembala dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. So waktu itu, Abram macam mana? Abraham macam mana? Kasih tahu kepada Lot, okey, kita adalah kerabat. Okey, kerabat di sini adalah saudara mara, sanak saudara, okey, nephew, dan kita jangan macam mana? Jangan bergaduh, okey? Jangan bergaduh di antara kita, okey? Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku akan ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. So di sini, okey, Abram macam mana? Berkata kepada Lot, okey, mari kita macam mana? Berpisah, okey? Dia berpisah, okey, dia memberitahu kepada Lot bahawa jika engkau ke kiri, maka aku akan ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku macam mana? Ke kiri. So waktu itu Abram macam mana? Memberi mereka macam mana? Memberi kepada Lot satu pemilihan. Kamu pilih mana kamu mau pergi. Sama ada kamu mau ke kiri. Jika engkau ke kiri, aku akan ke kanan. Jika engkau ke kanan, aku akan ke kiri. So ini yang Abraham beritahu kepada Lot lah, bahawa okey, ini cara macam mana kita cara agar kita macam mana tidak bergaduh dan sebagainya. Okey, ayat 10, lalu Lot melayangkan pandangan dan dilihatnya bahawa seluruh lembah Jordan banyak airnya seperti taman Tuhan. Okey, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. So sewaktu, okey, Abraham memberi Lot untuk memilih, okey, dan Lot macam mana? Terlihat, okey, terlihat di lembah Jordan sana banyak air, okey, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, okey, sampai ke Zoar. So Lot waktu itu dia nampak, okey, bahawa sana, okey, yang dekat lembah sana, Jordan sana, bahawa sana sangat bagus, okey, sangat bagus dan sebagainya, okey, dan Lot memilih macam mana tempat itu, okey. So waktu itu, okey, 11, sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu dia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Okey, Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom, okey, di dekat Sodom, okey. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. So waktu itu, okey, Abram macam mana? Abram dia macam mana tinggal, okey, dia memilih dia tinggal dekat Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot macam mana meminta untuk tinggal di lembah Yordan. Di sini kita boleh tahu, okey, Abram, okey, Abram sepatutnya Abram yang patut macam mana memilih dahulu, tetapi macam mana Abram, okey, Abraham macam mana dia merendahkan diri, merendahkan diri biar, okey, biar Lot yang memilih. Okey, jika kita baca sepatutnya Abraham yang mempunyai kuasa yang terlebih dahulu untuk memilih, kerana dia macam mana dia yang paling tua. Kalau di rumah, okey, kita sering kali kita mesti macam mana biar macam mana orang tua, okey, kita selalu mengutamakan orang tua di rumah untuk memilih. Tetapi di cerita di sini, okey, Abram dia, okey, dia Lot yang memilih untuk, okey, untuk menjadi sebahagian kota dia. So kita tengok apa yang berlaku seterusnya. Okey, so tadi kita sudah baca, okey, Lot dia macam mana memilih,
menetap di kota-kota lembah Yordan yang berkhemah dekat Sodom. Dia tinggal dia di kota-kota yang macam mana, yang berdekatan dengan Sodom. Okey, mari kita tengok apa yang ada dekat Sodom tersebut. Kenapa? Okey, kenapa Lot dia memilih tempat tersebut? Okey, di antara kota-kota yang terdapat di lembah Yordan yang terindah ada kota Sodom. Okey, yang terletak di sebuah padang yang bagaikan taman Allah. Okey, dalam kesuburan dan keindahannya di sini tanaman iklim panas tumbuh dengan suburnya. Ini merupakan tempat bersemayamnya pohon palen, pohon zaitun dan pohon anggur, dan bunga-bunga menyebarkan harum semerbaknya sepanjang tahun. Gandum yang mengguning menutupi ladang-ladang dan kawanan domba dan ternak memenuhi bukit-bukit sekelilingnya. Seni dan perdagangan menambah kebanggaan kota yang terletak di atas padang itu. Harta kekayaan negeri-negeri timur menghiasi istana-istana dan kafilah-kafilah di padang pasir mengangkut barang-barang yang berharga untuk melengkapi pusat-pusat perdagangan dengan pemikiran serta usaha yang sedikit. Segala keperluan hidup dapat dipenuhi dan sepanjang tahun. So, kenapa Lot kenapa Lot dia memilih tempat tersebut? Adalah kenapa di tempat tersebut yang berdekatan dengan Sodom tersebut yang dipenuhi dengan apa? Dipenuhi dengan mineral, tanaman dan sebagainya. Yang merupakan satu tempat yang macam mana? Satu tempat yang bagus untuk menjalani kehidupan. Seperti kita Malaysia sini ya, banyak orang-orang kampung mereka suka pergi ke bandar. Kenapa suka pergi ke bandar? Mereka selain senang dapat kerja, senang dapat cari kewangan, dan satu lagi kemudahan di sana sangat mudah macam mana dihadapi. So ini yang dimainkan di dalam otak, dalam pemikiran Lot. Dia memilih kota yang berdekatan dengan Sodom kerana dia mau ada kemudahan dan makanan dan sebagainya, dan sebagainya untuk menjalankan kehidupan dia. So waktu itu, waktu itu kita tahu, bila kita belajar kita baca kitab, kita tahu kota Sodom itu, dipenuhi oleh macam mana orang yang macam mana berdosa. Kita boleh tahu, sewaktu kita boleh tahu oleh kerana kota tersebut dipenuhi dengan dosa, Tuhan macam mana Tuhan mau melenyapkan kota tersebut. Dan Tuhan datang kepada Abraham, Tuhan beritahu kepada Abraham, saya akan melenyapkan kota Sodom tersebut. Tapi macam mana Abraham cuba macam mana meminta, meminta untuk macam mana untuk tidak melenyapkan kota Sodom tersebut. Dan kita boleh tahu, Abraham dia macam mana cuba meminta Tuhan. Abraham memberitahu, jika ada 50 orang baik, engkau jangan membunuh mereka. Jika ada 45, 40 sampai 10. Dan Tuhan macam mana berjanji, jika ada 10 orang benar, Tuhan akan tidak macam mana melenyapkan kota tersebut. Tetapi bila malaikat Tuhan pergi, satu orang benar macam mana pun tiada, dan Tuhan berkata dia macam mana dia mau melenyapkan kota tersebut. Walaupun kota kita dari sini kita boleh belajar bahawa walaupun kota Sodom itu sangat bagus, dipenuhi dengan tanaman, dan mineral dan sebagainya, tetapi kota itu macam mana penuh dengan dosa. So bila malaikat Tuhan pergi, satu orang benar pun tiada, benar pun tiada. Dan waktu itu malaikat Tuhan berkata kepada Lot, dia macam mana, kamu harus macam mana keluar daripada kota Sodom tersebut. Kita boleh tahu dalam Kejadian 19 ayat 15 hingga 16 ini berkata, cepatlah keluar dari tempat ini sebab Tuhan akan memusnahkan. Tetapi mereka mengira Lot bergurau saja. So malaikat Tuhan datang sampai kepada mereka, datang sampai kepada Lot. Dan Lot memberitahu mereka bahawa Tuhan akan melenyapkan kota ini. Tetapi macam mana mereka fikir, Lot macam mana
bergurau. Pada waktu subuh, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya lekas berangkat, cepatlah kata mereka, pergilah dengan istrimu dan kedua anak gadismu dari di sini supaya kalian jangan mati apabila kota ini dimusnahkan. So pada waktu subuh, okey, kedua malaikat ini macam mana mendesak Lot cepat pergi dari sini, okey, supaya kamu orang macam tidak akan mati apabila ni kota macam mana dimusnahkan. Okey, ayat 16, tengok apa yang dikatakan oleh Lot. Lot bimbang, tetapi Tuhan merasa kasihan kepadanya, kerana itu kedua tamunya menuntun Lot dan isterinya serta kedua anaknya keluar kota. Okey, setelah malaikat Tuhan memberitahu Lot, kamu harus keluar. Tetapi dia macam mana? Dia bimbang. Okey, dan kita tengok dalam bahasa Inggeris, bahasa Bible dalam bahasa Inggeris, dia berkata he linger. Okey, dia macam mana? Dia melambat-lambatkan. Okey, dia macam mana? Bimbang, dia tengah berfikir. Okey, sewaktu malaikat Tuhan beritahu kepada Lot, kamu harus tinggalkan kota ini. Kenapa? Okey, kenapa Lot berfikiran sebegitu? Kenapa? Okey, dan kita tahu bahawa kemungkinan jika seseorang, kita tahu jika seseorang tidak mau dengan meragu-ragu, ada lambat-lambat untuk meninggalkan sesuatu tempat, dia macam mana? Ada sesuatu yang dia macam mana tidak dapat ditinggalkan. Okey, seperti last year, mission office dia memberitahu bahawa saya mesti balik ke Kuching, tetapi kerana ada kebimbangan, kerana ada tugas yang belum selesai, dan saya pun bimbang, dan mengakibatkan semuanya lambat, untuk meminta barang saya dan sebagainya. So ini yang berlaku kepada Lot, dia bimbang. Apa yang dia bimbang? Kemungkinan, dia tidak mahu, meninggalkan tempat yang dia tengah diam, yang tengah dia tinggal tersebut. Lot kemungkinan dia berasa macam mana? Dia sangat selesa, dengan tempat tinggal dia. Mungkin, terlalu banyak harta, dan dia mungkin tengah berfikir bagaimana membawa keluar dari kota tersebut. Mungkin dia sudah biasa dengan kehidupan di sana, atau mungkin ada anak, dia di sana dan tidak mau meninggalkan kota tersebut. Lot tidak sanggup meninggalkan semua harta benda yang ada pada dia. Dia terikat kepada harta dan kekayaan yang ada di dunia ini. Jadi hari ini, adakah Anda ada harta atau kekayaan yang menjadi satu halangan untuk Anda mengikut Tuhan? Malaikat memberitahu kepada Lot, kamu harus tinggal, tetapi dia ragu-ragu, dia bimbang, dia cuba memperlambatkan. Kenapa dia cuba memperlambatkan? Kerana ada harta atau ada kekayaan yang ada bersama dengan dia. Dan waktu itu saya percaya ini yang dimainkan dalam fikiran dia, dan ini mengakibatkan dia macam mana tidak mengikuti. Dia ragu-ragu dan dia melambatkan keputusan untuk mengikuti Tuhan. So ini yang berlaku kepada kita. Saya percaya kita pun ada perkara-perkara yang macam mana membuat kita macam mana menghalang kita macam mana untuk mengikuti Yesus Kristus. Mungkin kita punya kekayaan, mungkin kita punya rumah, mungkin kita punya harta, mungkin kerana kita mau cari banyak keuangan, uang untuk membayar kita punya hutang dan sebagainya. Oleh kerana itu, kita macam mana kita meletakkan Tuhan menjadi pilihan kedua dalam kehidupan kita. Ini yang dihadapi oleh Lot. Lot dia bimbang. Dia macam mana? Dia cuba melenggarkan masa. Mari kita tengok seterusnya. So sesudah kedua orang itu menuntun mereka keluar dari rumah, berkata seorang, larilah, selamatkan nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan jangan berhenti di mana pun juga di lembah Yordan, larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Malaikat Tuhan
sudah memberitahu Lot, kamu harus lari, kamu harus pergi, kamu harus dengar. Tetapi apa tindak balas Lot? Kita tengok. Tetapi Lot menjawab, aduh, Tuan, jangan suruh kami lari ke pegunungan. Okey, memang Tuan telah sangat menolong saya dan menyelamatkan nyawa saya, tetapi pegunungan itu sangat jauh. Jangan-jangan saya tersusur berjana itu lalu mati sebelum sampai di sana. Okey, so malaikat Tuhan beritahu Lot, kamu harus pergi, okey, pergi ke pegunungan tersebut. Tetapi macam mana? Lot macam mana? Memberi alasan. Okey, di sini kita boleh tahu bahawa macam mana Lot macam mana cuba macam mana untuk untuk tidak pergi. Okey, untuk tidak pergi. Di sini dia berkata, jangan suruh kami pergi ke pegunungan itu. Okey, kalau saya pergi ke sana, okey, saya akan mati. Okey, siap-siap saya akan mati. Okey, orang bandar, okey, jika disuruh orang bandar pergi ke kampung tinggal, saya percaya merupakan satu beban, merupakan satu beban yang sangat berat. Mereka sudah biasa dengan kehidupan di bandar. Jika disuruh pergi ke kampung atau ke hutan tinggal, okey, mereka tidak biasa, mereka takut. Okey, seperti Lot. Okey, Lot takut. Okey, dia takut mungkin dalam perjalanan ke sana mungkin dimakan oleh binatang buas atau dipatuk oleh ular dan sebagainya. Okey, ini mengingatkan saya bawa saya J2, saya ada satu J2 waktu kami tengah pergi menginjil lah. Okey, ada satu lawatan ke gereja. Okey, kami terpaksa pergi satu kampung pendalaman. Okey, untuk macam mana? Untuk kami ada evangelism lah. Kami ada evangelism. Okey, dan cikgu ini dia sangat takut. Okey, dia sangat takut kepada lipas lah, nyamuk lah, okey, dan sebagainya. So ada satu malam bila kami mau memasuki untuk tidur, okey, tiba-tiba dia macam mana? Dia nampak lipas dan dia beritahu bahawa dia beritahu kepada saya, Samuel, malam ni kita jangan tidur dulu. Okey, malam ni kita jangan tidur dulu. Kita mesti macam mana cari lipas tersebut dan kita bunuh baru kita boleh tidur. Dan kita beritahu, okey, dia punya tingkap tidak pernah macam nak buka kerana dia takut itu ulat atau lipas nak masuk ke dalam rumah tersebut. So Lot sangat takut, okey, dan dia cuba macam nak memberi alasan untuk macam nak tidak mendengar Tuhan. Okey, begitu juga dalam kehidupan kita bila kita mempelajari cerita tersebut. Okey, tengok perangai Lot, kita sering kali macam mana seperti Lot. Okey, cuba mencari pelbagai alasan, okey, untuk macam mana tidak mengikuti Tuhan. Contoh, okey, contoh hari Sabat. Tuhan berkata kepada kita bahawa, okey, hari Sabat kita mesti bersembahyang, kita harus ingat Tuhan, kita harus belajar dan sebagainya. Tetapi kita sering kali berkata, okey, hari Sabat kalau saya tidak pergi kerja, saya akan hilang kerja. Okey, tithe and offering, okey, persembahan dan perpuluhan. Okey, seringkali kita cuba macam mana cakap, okey, ayo, kalau saya bayar, saya tidak dapat macam mana untuk membayarkan saya hutang dan sebagainya. So kita sering macam mana mencari alasan untuk macam mana untuk kita hidup sendiri. Okey, so apa yang lepas dia memberitahu kepada malaikat Tuhan, dia tidak mau pergi ke hutan tersebut. Okey, so apa yang Lot cuba minta. Okey, kita tengok ayat 20. Lihat, di depan itu ada kota kecil yang tidak jauh. Izinkan saya lari ke sana supaya selamat. So Lot macam mana cuba macam mana tawar menawar, okey, dengan malaikat Tuhan. Okey, di situ, okey, dia cakap di situ ada satu kota yang tidak jauh. Izinkan saya lari ke sana supaya selamat. Malaikat itu menjawab, baiklah, kota kecil itu tak akan kutumpas. Cepatlah lari sebab aku tidak bisa berbuat apa-apa sebelum engkau sampai di sana. Kerana Lot menyebut kota itu kecil, maka kota itu dinamakan Zor. So waktu itu macam mana? Lot macam mana? Cuba lagi, okey, melenggarkan masa Tuhan, okey, dan dia meminta macam mana? Keizinan, okey, untuk pergi ke kota kecil tersebut.
Okey, di sini kita boleh tahu bahwa Lot macam mana, fikir dia macam mana, dia lebih memahami daripada Tuhan. Dia cuba macam mana, dia cuba macam mana fikir bahwa untuk kebaikan dia sendiri, dan dia meminta Tuhan untuk mengizinkan Lot ke kota kecil tersebut. Saya percaya seringkali kita pun macam Lot juga berfikirkan rasa sendiri macam mana, lebih pandai, lebih memahami daripada Tuhan. Okey, memahami daripada Tuhan, sering membuat keputusan, okey, macam bertentangan dengan Tuhan. Okey, contohnya, okey, tadi saya beri contoh, kalau saya tidak kerja, saya akan kehilangan kerja. Kalau saya tidak membayar perpuluhan, saya akan tidak duit untuk bayar saya punya hutang. Okey, atau okey, kalau saya tidak berkahwin dengan orang bukan sama agama, saya akan single forever. Okey, saya akan single selama-lamanya. Okey, seakan-akannya selalu dalam kehidupan kita macam mana? Seakan-akan kita lebih memahami daripada Tuhan. Tuhan berkata kepada Lot, kamu harus pergi kepada hutan tersebut. Tetapi macam mana? Lot tidak mau. Okey, dia fikir kota kecil macam mana tersebut adalah lebih bagus daripada dia. So mari kita tengok setelah keputusan apa yang dia buat. Okey, dia tu pergi ke kota tersebut daripada untuk pergi ke hutan tersebut. Apa yang berlaku kepada Lot? Okey, apa yang berlaku kepada Lot bila dia membuat keputusan sendiri. Okey, setelah Lot membuat keputusan sendiri untuk melarikan ke kota tersebut, apa yang kita boleh nampak bahwa okey, Lot melenyapkan keluarga mereka sendiri. Okey, apabila Lot cuba untuk melenggarkan masa dan membuat keputusan sendiri untuk lari daripada penurutan kepada Tuhan, Lot macam mana kehilangan isteri dia. Okey, dia cuba, bila seseorang tadi seperti saya cakap, bila seseorang dia cuba melenggarkan masa, dia berfikir, okey, dia berfikir harta dia, okey, dia akan berfikir apa yang menimbangkan dia. So ini yang berlaku. Okey, so bila dia melenggarkan masa, bila dia membuat keputusan sendiri daripada mendengar, okey, keputusan Tuhan, dia macam mana? Hampir dia kehilangan isteri dan anak-anak. Dan dalam cerita tersebut kita tahu dia oleh kerana dia beristeri, okey, isteri dia, sewaktu mereka larikan diri, isteri Lot macam mana? Menoleh ke belakang, lalu dia macam mana? Berubah menjadi tiang garam. So sewaktu mereka berlari, okey, Lot kehilangan isteri dia. Okey, dan kita boleh tahu juga dalam kitab bahwa okey, anak-anaknya, iaitu kedua anak perempuannya pun diakhiri dengan melakukan dosa. Okey, dan bila kita belajar, anak dua perempuan tersebut tidur, okey, tidur bersama dengan Lot. So ini memberitahu kita bahwa okey, bila kita okey, cuba membuat keputusan untuk kita diri sendiri, bila kita cuba untuk okey belagak, okey, untuk cuba macam belagak, saya lebih tahu apa yang baik untuk saya sendiri, okey, daripada mendengar nasihat daripada Tuhan, daripada tidak mendengar nasihat dari Tuhan, kita akan membawa banyak masalah ke dalam kehidupan kita sendiri, seperti Lot. Malaikat Tuhan memberitahu Lot, kamu harus lari, kamu harus meninggalkan tempat tersebut. Tetapi Lot macam mana? Dia melenggarkan masa, okey. Dan satu lagi, dia membuat keputusan diri sendiri. Dan akhirnya ini yang berlaku kepada keluarganya. Lot sepatutnya macam mana? Terus bila malaikat Tuhan memberitahu dia sepatutnya macam mana? Terus bawa anak-anak mereka terus lari. Okey, bukan sepatutnya cuba macam mana melenggarkan masa atau membuat keputusan sendiri. Dan setelah dia membuat keputusan sendiri, setelah dia melenggarkan masa, ini yang berlaku kepada keluarga Lot. Satu keluarga dia lenyap, kehilangan isteri, okey, anaknya melakukan dosa. Okey, dalam Kejadian 19 ayat 60 sini berkata, ini adalah kata-kata dari David, sepatutnya Amsal, Mazmur. Okey, aku bergegas dan tidak menunggu untuk menjalankan perintahmu. Okey, Lot patutnya
seperti David harus bergegas dan tidak menunggu untuk menjalankan perintahmu. Ini jika Lot dia bergegas dan tidak menunggu untuk menjalankan perintah Tuhan. Saya percaya hari ini mereka sekeluarga macam mana akan selamat. Jadi pada pagi ini saya berdoa agar kita semua macam mana dapat bergegas, bergegas dan tidak menunggu untuk menjalankan perintah Tuhan. Kita bila kita membuat keputusan, kita jangan membuat satu keputusan yang macam mana seperti Lot yang bertentangan dengan Tuhan. Bila Tuhan berkata Anda harus melakukan ini, kita harus macam mana melakukan perkara tersebut. Jangan cuba untuk membuat keputusan sendiri. Saya percaya, saya percaya jika saya melakukan ini akan mendatangkan kebaikan kepada saya. Dan kita harus fikir bahwa adakah keputusan yang saya lakukan ini, adakah ia macam mana? Adakah ia mengikut kehendak Tuhan? Dan Lot, kita boleh tahu Lot dia macam mana cuba melanggar masa, dia tidak menuruti, dan satu keluarga dia macam mana lenyap. So hari ini saya berdoa agar kita semua di sini macam mana dapat sama-sama turuti kata-kata Tuhan dengan sepenuh hati. Jangan cuba membuat keputusan sendiri. Kita selalu membuat keputusan, tetapi kita harus macam mana meminta Tuhan aja bimbing kita. Meminta Tuhan bimbing kita. Tuhan pastinya akan memberi satu jalan yang bagus. Dia akan memberi satu hints untuk kita bagaimana untuk membuat keputusan dalam kehidupan kita. So ingatlah akan istri Lot. Yesus berkata sebelum kedatangan kerajaan tiba, dia berkata kita bahwa ingatlah akan istri Lot. Ingatlah apa yang berlaku pada zaman Lot tersebut. Mereka cuba melenggang masa, mereka membuat keputusan sendiri, mereka cuba tawar-menawar. Bila Yesus berkata, kamu pergi, dia macam mana cuba kata, dia juga macam mana tawar-menawar, dan oleh akibat tersebut, mereka macam mana kehilangan keselamatan. So begitu juga kita hari ini. Bila kita belajar cerita Lot, kita harus macam mana ingat bahawa, ingat bahawa kita jangan cuba tawar-menawar dengan Tuhan. Bila Yesus berkata jangan buat, janganlah buat. Kadang-kadang orang kata, kenapa Tuhan begitu kejam istri Lot? Hanya pandang saja. Kenapa Tuhan terus menjadi tiang garam? Kenapa Tuhan macam mana begitu garam, begitu macam mana, begitu tegas dan sebagainya. Tuhan di sini Tuhan mau memberitahu kita bahwa Tuhan masukkan apa yang Dia katakan. Tuhan cakap kamu lari, jangan toleh ke belakang. Dan oleh kerana kebimbangan yang ada pada istri Lot tersebut, macam mana dia toleh dan dia macam mana menjadi tiang garam. Dan sini, Yesus cuba mengingatkan kita semua bahwa jangan berlengah-lengah dalam membuat keputusan apabila kita mengikut Tuhan. Turuti apa yang dikatakan oleh Tuhan, dengan pastinya kita dan sekeluarga kita akan macam mana diselamatkan, dan percaya bahwa Tuhan akan memimpin kehidupan kita, dan bila kita membuat keputusan kita harus macam mana mengikut kehendaknya. So di sini, bila kita membuat keputusan, kita harus macam mana meminta pertolongan daripada Tuhan. Hari ini coba kita fikir, adakah apa lagi yang coba menghalang kita datang kepada Tuhan seperti pada hari Sabat ini? Adakah ada perkara yang coba menghalang kita? Jika ada, kita meminta Tuhan tolong pada masa akan datang, kita dapat mengketepikan perkara-perkara yang menghalang kita datang kepada Tuhan. Saudara-saudari, Tuhan tidak lama lagi akan datang. Tuhan tidak lama lagi akan datang bawa kita kembali ke syurga. So harap bila Yesus datang, kita dan sekeluarga kita macam mana akan diselamatkan, dan bukan seperti cerita Lot. Sekeluarga mereka macam mana lenyap oleh kerana mereka macam mana cuba tawar-menawar
dan mereka cuba macam mana membuat keputusan sendiri. Oleh kerana itu mereka lenyap. So saya berdoa, agar cerita pada pagi ini, agar kita dapat mengingatkan, kita semua bahawa kita mesti lebih mendengar, jangan cuba bertawar-menawar dan membuat keputusan mengikut kehendak Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua pada pagi ini. Amin, amin. Terima kasih Pastor Samuel telah mengubah pasal isteri Lot. So saya pun ada terfikir satu cerita yang lebih kurang sama, iaitu kejadian Peter, di mana Peter ini dia ingin mengikut Tuhan berjalan di atas air. So kita tahu cerita itu, dan apabila dia berjalan di atas air, dia bimbang dengan tiupan angin dan arus air, lalu dia yang jatuh, dan kita tahu cerita itu. Dan sebagai satu tambahan lagi, pada kita ini manusia, kita dibagikan kebebasan untuk memilih. Dan satu nasihat pada saya, dan saya teringat lagu ini, iaitu Turn Your Eyes Upon Jesus. So, kita mesti fokus pada Tuhan. So, untuk meneruskan aktiviti kebaktian kita, saya menjemput lagi sekali Ibu Sebastian untuk memimpin dalam lagu penutup. Ya, kita akan menyanyikan lagu yang bertajuk Raja Putra Merdeka. Raja kita hampir datang, meskipun tak kekasihnya, namun telah ditebuskan di atas salibnya. Hampirlah, Raja kita datang, hampirlah, hampir datang, hampir datang, sudah tanah zaman yang diberikan oleh Tuhan, sedang fajar di malam oleh kuasa Tuhan. Hampirlah, Raja kita datang, hampirlah, hampir datang, hampir datang, Raja hampirlah datang. Dunia ini tiada hanya harapan Tuhan, adalah kedatangan Tuhan, kita bisa makan. Hampirlah, Raja kita datang, hampirlah, hampir datang, hampir datang, Raja hampirlah datang. Dan dalam negeri yang baru, berganti serta Tuhan, bersukaria selalu, menyanyi pujian. Hampirlah, hampirlah, Raja kita datang, hampirlah, hampir datang, hampir datang, Raja
Baik, terima kasih Cikgu Sebastian. Doa penutup dipimpin oleh Pastor Samuel. Silakan Pastor. Oke, mari kita tunduk kepala dan saya akan pimpin dalam doa. Tuhan Bapa yang bertata di gereja surga, Bapa terima kasih atas kata-kata Engkau terhadap kami semua di sini, memberitahu kepada bahwa tanda-tanda kedatangan Engkau, dan satu lagi Engkau memperingatkan kepada kita bahwa ingatlah istri Lot. Hari ini kebinasaan istri Lot adalah kerana dia tidak dapat meninggalkan apa yang ada dengan dia. Nah, kita beritahu bahawa mereka binasa sekeluarga dibinasa adalah kerana mereka cuba menawar, cuba menengahkan masa, mereka cuba untuk macam mana, untuk melindungi harta-harta mereka. Dan satu lagi, mereka membuat keputusan sendiri daripada mengikuti keputusan yang Tuhan mau mereka ikuti. Nah, Bapak, bantu kami semua di sini agar kami tidak seperti sekeluarga Lot ini, agar kami dapat hindari agar kami tidak melakukan kesilapan yang sama seperti yang mereka lakukan. Mereka sekeluarga boleh diselamatkan jika mereka tidak melengahkan masa, jika tidak mereka tawar-menawar dengan Tuhan, jika mereka tidak membuat keputusan sendiri, dan bila malaikat Tuhan memanggil mereka keluar dan mereka terus keluar, mereka akan diselamatkan juga. Nah, Bapak, pada pagi ini Bapak bantu kami semua di sini, ada cerita ini terus tanam dalam kehidupan kami agar kami tidak melakukan kesilapan yang sama. Bapak, kami tahu kadang-kadang bila kami dalam keadaan yang selesa, bila kami dalam keadaan yang kami rasa kami tidak kisah, dan oleh kerana itu adalah satu dalam keadaan yang sangat bahaya. Bapak bantu kami semua di sini sentiasa memberitahu kita bahawa kedatangan Anda semakin dekat. Nah, Bapak, pada pagi ini saya juga berdoa agar Engkau terus menjaga keluarga-keluarga yang hadir pada pagi ini, anggota-anggota yang hadir pada pagi ini di Sereke, Sungai Pidi, dengan Sibu. Perhatikan mereka, bersama dengan mereka, tak kira apa keputusan yang mereka buat, agar mereka sentiasa ingat bahawa adakah keputusan yang mereka buat, adakah itu mengikut kehendak Engkau, adakah keputusan yang mereka buat, adakah itu bertentangan dengan Engkau. Jika bertentangan dengan Engkau, Bapa, gerakkanlah hati mereka, lembutkan hati mereka, agar kita semua di sini tindak untuk melakukannya. Bapa, kami tahu kami bukan saingan setan. Dia cuba untuk menggoda kita, dia cuba untuk membuat kita terjatuh dalam jerat dia, Bapa. Tetapi Engkau memberitahu kita bahawa jika kami bergantung kepada Engkau, kami dapat mengatasinya. Nah, Bapa, saya juga berdoa untuk gereja Sereke di sini, Bapa, dalam proses pembangunan. Bapa, beri kami kepintaran agar apa keputusan yang kami buat, dan beri juga pembintaran kepada kontraktor agar dia buat akan terus melakukan kerjaan dengan tema amanah, dan agar setelah pekerjaan di sini selesai, agar nama Engkau akan ditinggikan. Dan saya percaya bahawa ramai orang akan tahu di mana gereja Seventh-day Adventist di Sereke sini. Bapak, ini yang kami nantikan, dan saya percaya ini adalah kehendak Engkau. Dan bantulah kami di sini, hantarlah malaikat Engkau bersama dengan gereja Sereke sini dan Sibu dengan semua pilih, agar sentiasa dilindungi oleh Engkau. Sekali lagi Bapak, saya mengirakan semua ini di tangan, semua perkara ini di tangan Engkau. Semua ini saya berdoa di atas nama Yesus Kristus bersama kami. Amin. Oke, tamatlah sudah kebaktian khotbah kita. So, selamat hari Sabat. Tuhan memberkati semua, dan saya harap semua selamat di bawah lindungan Tuhan. Tuhan memberkati. So, sahabat,
Happy Sabbath. Bye-bye. Thank you, happy Sabbath. Ya, thank you Cikgu. Thank you Onel. Ya. Selamat hari Sabat semua.